Tahir Datuk sebelum kita buka pada penonton-penonton, ramai dah gigil-gigil nak tanya tu. Okey. Tadi kita bincang tentang isu zakat ni, antaranya lah ialah di samping kejayaan mereka yang patut diberikan kredit ialah pengagihan. Setuju tak Datuk kalau kita, saya nak kata swasta tak boleh, dia nama agak konotasinya tak menarik. Tapi kalau kita decentralize, kita berikan ruang kepada beberapa badan yang bukan apa ni di bawah kajian negeri apa, untuk jalankan tugas mereka, sama ada mengutip ataupun mengagihkan. Mereka yang pergi cari untuk mengagihkan, dan mereka diberikan, dihak upayakan dan diberikan lesen lah. Maksudnya penting pengawalan dari sebagai kajian negeri, tapi mereka diberi lesen untuk agihkan. Dan orang nak bayar pada mereka zakat ialah bergantung kepada performance mereka nanti, sejauh mana mereka banyak membantu. Benda tu possible tak? Saya rasa pada sebahagian perkara itu telah dibuat. Umpamanya ada negeri-negeri macam saya sebut Perlis lah, pasal Perlis negeri kecil. So Perlis kita buat supaya seseorang, tuan-tuan boleh pergi bayar zakat ke Perlis. 50% zakat yang tuan-tuan bayar, tuan-tuan boleh namakan mana badan yang tuan-tuan rasa berhak menerima zakat, dan pihak Majlis Agama Islam akan cek. Kalau dia rasa memang layak, tuan-tuan bagi 10,000, dia bagi balik kat tuan-tuan 5,000, tuan-tuan pergi settlekan tempat tu, ataupun dia akan pergi bayar. Biasanya dia akan hantar balik 5,000 tu kepada tempat yang dialamatkan. Jadi dia akan bayar, ataupun dia lantik tuan-tuan untuk bayar untuk sebahagian. Kelantan buat, saya ingat 30% lah, 30% untuk Kelantan. Ada dibuat, bukan kata tidak ada dibuat, tetapi sekarang ni kita sedang bincang tentang pembahagian ini. Kalau kita ucap terima kasih, ada peningkatan, improvement zakat ni, tetapi masih lagi tak dapat selesaikan lagi ni masalah ni. Dan amilin ini umpamanya, amilin, adakah amilin perlu ambil dengan kadar yang terlalu tinggi? Bila kita swasta kan, kadang-kadang ni masalah juga, amilin pun nak untung juga. Jadi ini semua dalam perkiraan belaka. So maka satu kajian khusus yang telus mesti dibuat di dalam mengenal pasti apa masalah zakat tak sampai. Kerana zakat kadang-kadang terlibat dengan orang politik. Makcik tu kalau dia pergi kerja, mungkin dia dapat RM50 juga sehari. Tapi oleh kerana hari tu YB datang pukul 3, makcik tunggu pukul 9. Zakat dia tak boleh dapat lagi pada YB tak datang. Kena dapat dia tangan, kena dapat ambil gambar tetap pentas. Masuk sinar harian, masuk sinar kan. Ya, itu dia tambah. Saya tak pandai sebut, takut tak dipanggil lagi. nak jadi pemerintah bebas kena berani. Maksudnya bukanlah maksud pihak-pihak politik sendiri. Apa kaitan orang politik mesti hadir untuk bagi zakat? Seolah-olah mereka dapat kredit daripada situ. Teruskan salur kepada mereka. Sekarang ada negeri yang telah salurkan terus. Tapi ini semua perkara yang perlu dibaiki umpamanya. Banyak peruntukan-peruntukan, kita perlu prioriti umpamanya. Saya bukan anti orang nak buat sambutan maulid ke apa. Tapi kalau kita tengok kos sambutan maulid tinggi, buat pentahnya jangan tanya, jamuan makannya jangan tanya. Tu tak tanya lagi kalau pertandingan apa semua pentahnya kadang-kadang ratus ribu. Bajet yang itu daripada gunakan untuk yang dah makan ni semua kaya-kaya dah ni, yang datang ni VIP. Kalau diberikan kepada orang yang perlukan, berapa banyak keluarga boleh diselamatkan. So banyak perkara-perkara yang diletakkan label-label Islam ni, nampak bajet dia banyak, tapi akhirnya dia pergi bukan pada sasarannya. Sebab itu kena ada keberanian. Sebab itu bahaya sikit apabila semua ulama terikat, kena ulama free market juga. dia terikat. Saya bukan kritik, tapi apabila ulama dibayar allowance untuk jadi penasihat mana-mana badan-badan ekonomi, kadang-kadang fatwa mereka, kalau tak terikat tak apalah, terikat dengan kehendak produk yang nak dikeluarkan oleh badan berkenaan. Ini perlu kita lihat pada kerangka yang lebih luas, dan saya selalu sebut tentang, sebab itu apabila Al-Imam Nawawi diminta oleh kerajaan dia mengeluarkan fatwa apabila kerajaan nak mengutip cukai untuk menghadapi peperangan salib, semua ulama berfatwa, tapi Nawawi tidak berfatwa dan melarang kerajaan Al-Malikul Zahir mengambil cukai daripada rakyat. Apabila ditanya Nawawi dan dipanggil di soal siasat, Nawawi kata kepada Al-Malikul Zahir bahawasanya, saya tahu bahawa awak ada 1,000 orang khadam lelaki, semua mereka ada tali pinggang emas, 200 orang khadam perempuan, ada segulung perhiasan, dan mereka semua kaya-kaya di bawah engkau. Jika engkau jual semua perhiasan ini,
kau ambil semua harta ini, kau letakkan di Baitul Mal, masih lagi tak cukup, saya akan fatwa bahawa kau boleh ambil cukai daripada rakyat. Tapi dalam keadaan orang atasan, orang agama semua guna semua hal ini, orang bawahan menjadi miskin. Orang bawahan menjadi miskin. Tapi agama dilihat kepada akad, halal tak halal, aku beri, aku terima. Dia tak dilihat apa di sebalik istilah-istilah agama yang menjadi tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menghantar agamanya untuk memberikan keadilan pada manusia dan mengelakkan penindasan antara satu sama lain. Okey, terima kasih Datuk.